Okay, Assalamualaikum and hi. So now we are going to look at the second subtopic in chapter 4, 4.2, magnetic field produced by current carrying conductor. Okay, current carrying conductor ini kita dah tengok in our previous video, kita ada 3 jenis. The first one is straight wire, second one adalah circular coil, and third one adalah solenoid. So kita ada 3 straight wire, circular coil, and also solenoid. Okay, alright. There are 3 learning objectives here. Iaitu first is to sketch resultant magnetic field diagram at a point. Maksudnya kita nak tengok magnetic field at a point sahaja, iaitu secara keseluruhan. Resultant dia, total dia tu berapa. And then to determine the direction of B using right hand rule. Kita nak guna right hand rule kita dengan kanan untuk tentukan direction of B. And kita dah juga look at this in our previous video menggunakan right hand grip rule. And then to determine the magnitude of magnetic field of long straight wire, coil and also solenoid. So kita nak belajar kira nilai B. Okay. Okay. When current flows in a conductor wire or a coil, the magnetic field will be produced. Okay, as I've mentioned in the previous video kita, when you have current in a conductor, bila kita ada current in a conductor, it could be a straight wire ataupun circular coil sekalipun. Alright, kita boleh produce magnetic field. Okay, B will be produced. B yang kita dapat ni, dia akan ada concentric circular ring surrounding that conductor. Alright, now we are going to look at the first type, iaitu long straight wire CCC. Okay, long straight wire current carrying conductor. Alright, okay, the magnitude of magnetic field at any point from the conductor, conductor kita adalah wire sekarang, will be B, this is the magnetic field, equals to mu naught. Mu naught adalah permeability of free space, iaitu vacuum kita, which is a constant value 4 pi darab dengan 10 kuasa negative 7. Dia punya unit adalah Henry per meter. Alright. Okay. And then darab dengan I is the current, unit dia ampere. And then bahagi dengan 2 pi R. R adalah distance of a point from the straight conductor. Contoh, you have a conductor, kita nak kaji nilai ataupun what is the magnetic field at point P contoh. So R kita sekarang akan jadi jarak daripada conductor sampailah point P kita. Ini adalah R kita. Okay. So you're going to find what is the B yang kita akan experience dekat titik P. Kita tahu di keliling ni akan ada B. So kita besarkan sampailah dia sentuh point P. So kita nak tahu B dekat sini berapa. This is your objective. Okay, B yang lain kita tak nak tahu pun. Kita padam B yang lain. Kita nak fokus dekat titik P sahaja. Alright. So now what is going to happen? B at point P akan jadi mu naught, which is a constant, darab dengan current yang akan lalu dalam konduktor ini, ada current, bahagi dengan 2 pi, R adalah jarak antara konduktor dengan titik kita. Okay. Dari sini kita boleh dapat magnitude sahaja. Direction dekat titik P ni pula, kita guna right hand grip rule. Okay, right hand grip rule di mana I have told you that ini adalah direction of current. Your thumb is direction of current. And then, apa tak? Ini thumb. Direction of current, tangan kanan And then, the fingers here, ini yang 4 ni adalah direction of your B. Direction of your magnetic field. Dia akan curl untuk tunjukkan direction of magnetic field. Sekarang, let's say kita ada current kita ke atas. Okay, so ambil tangan kamu,
Ambil tangan kamu, letak di atas muka surat kamu. Okey, letak di atas muka surat kamu. Pastikan thumb kamu ini pointing upwards of the page. Okey, ke atas muka surat. Okey, ini page kamu, ini muka surat kamu. Okey, di tengah-tengah begini. Your page is slipping, betul tak? Bila dia tengah ke atas muka surat, nampak tak? Okey, ini buku kamu, kertas soalan. Direction dekat I tu dia tunjuk ke atas. Upwards of the page, betul? So, pastikan thumb kamu ini pun point upwards. Okay, this is your thumb pointing upwards. Okay, and then this finger is going to curl surrounding that conductor. Dia akan tunjuk the direction of B. So, awak letak, awak pusing. Awak tengok dekat bahagian P tu, titik P tu, B kamu ni tengah enter the page ataupun leave the page. Awak tengok dekat titik B kita, dia tengah masuk atau dia tengah keluar. So, dekat titik B, P ni sebenarnya dia tengah into the page. Into the page kita cross. Okay, so B kita adalah into the page. Alright. Sama juga macam example yang dia bagi dekat sini. Titik yang kita nak kaji adalah sini. Yang dia tulis B. Okay, the current is going upwards. Awak pastikan thumb kamu dekat upwards. You're going to curl your finger. Awak akan dapat dia pusing begini. Tapi kita nak tahu dekat bahagian B saja. Dekat bahagian B ni dia out of the page. Alright, ini adalah out of the page. Okay, so kalau kamu tengok, ini adalah view daripada atas top. Okay, kita akan nampak current ke atas and then B dia pusing begini. Okay, ini adalah top view dia. 2D lah. 2D. Alright, next we're going to look at the circular coil. Cara cari direction dia masih sama macam sebelum ni. Cuma kita nak cari sekarang, apa yang kita nak belajar adalah nak cari magnitude dia. Magnitude of magnetic field at the center of the circular coil. Untuk circular coil, selalunya walaupun dia tak mention dalam soalan di mana titik dia, it is always the center. Kita selalu nak cari B at the center of the circular coil. So this is your circular coil, this is the center. Kita nak cari B dekat sini. Equation dia akan jadi B, magnetic field, unit dia Tesla, is equals to mu naught I. I adalah current that is going to flow in this coil. Current yang akan flow in the coil. And then bahagi dengan 2R. Okay, 2R. R dekat sini adalah the radius of the circle. Di mana jarak daripada conductor ke center of the circle, which is your radius lah. Okay, so beza antara equation straight wire dan circular coil adalah straight wire mu naught I over 2 pi R. B untuk circular coil mu naught I over 2 R. Ini ada pi, ini tak ada pi. Okay, ini kita nak cari at the center of the circular coil. Ini kita nak cari at any point from the straight conductor itu. Okay, boleh dapatkan nilai. Cara nak guna dia masih sama. Ini thumb ni represent your current in that circular coil. Awak grip dia, awak tengok B kamu akan flow out ataupun into dekat tengah-tengah. Kita nak fokus dekat tengah sahaja. B dia macam mana dekat bahagian tengah. Okay, ini coil kamu. Awak bulatkan dia. Okay, ini direction of current current tengah naik ke atas. Okay, current tengah pusing in this direction. Okay, ini arah current flow tengah pusing. So thumb kamu ni kena point ke situ. Awak grip dia, pasal tengok dekat tengah dia. Dia tengah masuk ke dalam muka surat, into the page. Okay, kalau lah kita terbalikkan. Okay, current kamu, ini direction of current. Okay, ini direction of current tengah flow ke sana. Okay, current flow ke sana. Awak pusing. Awak tengah grip. Current kamu tengah masuk ke dalam kamu punya loop ini. Tanpa mengubah direction ini. Okay, direction of current kamu. Di situ thumb pegang grip. Di tengah out of the page dekat bahagian tengah.
Kalau begini, ini direction of current. Current tengah turun ke bawah. Thumb point in the same direction, grip into the page. Alright, itu cara kamu tentukan direction kamu. Okay, very good. Next, kita ada solenoid. Untuk solenoid, kita boleh cari B at two different point. At the center dan juga at the end. Okay, kalau dalam soalan dia tak mention apa-apa, maksudnya dia tengah tanya pasal at the center. Selalunya kita nak tahu B at the center lah untuk solenoid. Kalau at the end, memang dia akan mention in the question. Dia akan emphasize, find the magnetic field of the solenoid at the end. Ataupun find the magnetic field at the end of the solenoid. Kalau center ni, jarang dia mention. So kalau dia tak cakap apa-apa, dia kata solenoid saja, dia nak at the center lah tu. Okay, equation dia pula jadi B, magnetic field, sama dengan mu naught. Mu naught adalah constant, 4 pi times 10 to the power negative 7. Darab dengan N. N adalah number of coils ataupun loops. Berapa banyak turn yang kamu ada dekat solenoid kamu. Maksudnya, kalau kamu tengok sini, kita ada pusingan, betul tak? Setiap pusingan dekat solenoid ni, kita panggil 1 turn, 2 turn, 3 turn, 4 turn, 5 turn, 6, 7, 8, 9 and so on. Okay, selalu kita akan ada ratus lah. Ratus ataupun puluh. Okay, itu adalah number of turn. Berapa banyak loops yang kamu ada dekat solenoid itu. Itu adalah N. I adalah current yang akan lalu dalam solenoid kamu. Bahagi dengan L. L dekat sini adalah length of the solenoid kamu, iaitu panjang kamu yang ini. Dari sini sampai ke sini, iaitu berapa bahagian yang kita ada that gelung itu. Kita ada circular coil itu kan? Yes. Sebanyak-banyak itu adalah panjang dia. Okay, from one end to another end. Itu adalah L dia. Okay, so this capital N over L, iaitu number of turn per unit length ini, also can be represented by N kecil. N kecil ni adalah number of turn per unit length. So kadang-kadang dalam soalan dia akan bagi terus 500 turns per unit length. Okay, kalau dia kata 500 turns per unit length, ini adalah N kecil kamu. Tapi kalau dia cakap 500 turns sahaja, ini adalah N besar kamu. Dan dia akan mention L kamu adalah 2 meter contoh. So 500 kena bahagi 2 meter. Okay, so your equation can also be written as mu naught N kecil I. Alright, so kalau dia bagi N kecil, kalau dia dah bagi N kecil, kita guna mu naught N kecil I. Kalau dia tak bagi, dia bagi separately number of turn dan juga length, kita guna mu naught N besar I bahagi dengan length kamu. Okay, kalau at the end pula, apa yang beza daripada equation yang atas adalah ada penambahan half dekat sini. Equation kamu akan jadi half mu naught Ni over L, di mana capital N over L adalah small n. So equation ni can be simplified as mu naught N kecil I. Alright, this is your equation ataupun formula for you to find magnetic field for solenoid at the end. Cara kita tentukan direction sama, cuma sekarang thumb kamu ini akan represent the direction of current. Fingers kamu akan represent the direction of current. Dia curl ke bawah di hadapan solenoid kamu ataupun dia curl ke atas di hadapan solenoid kamu. Okay, kamu kena tengok solenoid. Kat solenoid dia akan lingkar, betul tak? Bila dia lingkar, tengok dekat bahagian depan saja, current kamu tengah turun atau current kamu tengah naik. Kalau current tengah naik, ini adalah direction of B kamu. Thumb represent direction of B. Dia point ke sana. Okay, so ini akan indicate direction of B kamu akan travel daripada sini ke sini. Sebab dia akan point towards the North Pole. Kalaulah current kamu turun ke bawah, current kamu tengah turun di hadapan, dia turun. So ini direction of North Pole kamu. Okay, ini North Pole, ini South Pole. Okay, ini North dan South Pole kamu. Okay, daripada North Pole ke South Pole. So B kamu akan point ke sana juga. Alright.
Okay, let us look at one example. You have two long straight wires are placed parallel to each other carrying the same current. So kita ada dua wire placed parallel to each other carry the same current. Maksudnya nilai I dekat konduktor pertama sama dengan I dekat konduktor kedua. Sketch magnetic field line pattern around both the wire. When soalan A adalah current are in the same direction. Maksudnya ini konduktor kamu, ini konduktor kedua kamu, ini 1, ini 2. Current di konduktor pertama upwards, current konduktor kedua pun upwards sebab dia kata same direction. And then kita tahu kita akan ada magnetic field di sekeliling. Okay, sekarang dia suruh sketch the magnetic field. Kena tunjuk arah juga. Kena letak arrow to indicate arah dia pusing. Kita dah lukis B tapi tak complete. Kita hanya cakap B dikeliling dia tapi apa arah dia. For that, guna right hand palm rule. Ambil jari, letak di atas kamu punya konduktor itu. Okay, simply, okay, ini buku kamu kan, ini kertas kamu kan, dia tengah point ke atas. Okay, letak. Okay, letak, and then pusing. Kamu akan pusing. Kamu akan pusing. Untuk konduktor pertama, okay, dekat belah kanan, tangan kamu akan masuk ke dalam. Okay, so bila masuk ke dalam, ini arah dia. B kamu tengah masuk ke dalam. Lepas tu dekat belah kiri, kamu letak, dia tengah pusing begini. Okay, as you put I upwards, dia tengah pusing begini. Okay, belah kanan dia masuk, belah kiri dia akan keluar. Okay, keluar daripada muka surat. Begitu juga untuk konduktor kedua, I ke atas, belah kanan dia masuk, belah kiri dia keluar. Dekat sini dia keluar, dekat sini dia masuk. Okay, bila current in the opposite direction pula, soalan B, maksudnya satu current ke atas, and then in another conductor, current dia ke bawah pula, opposite direction. Satu atas, satu bawah. So ambil thumb kamu kena point upwards dekat sini. So fingers kamu akan curl di sekeliling dia such that di belah kanan dia masuk, di belah kiri dia keluar. So next adalah bila dia point downwards pula. Dia point downwards, okay, downwards, letak dekat atas muka surat. Literally place your hand ini di atas muka surat, pastikan dia point downwards of the page juga. Okay, kertas kamu, according to the paper, thumb kamu point downwards of the page. And then curl your fingers. Curl your fingers. Bila kamu tengah curl the fingers, dia akan pusing. Such that dekat belah kiri kamu, dia into the page. Dekat belah kanan, dia pusing, dia keluar balik. Out of the page. Okay, next, kita nak tengok another example here. Example 2, dia kata circular coil. Okay, diameter of 4 cm carries a current of this much. Determine the magnitude of magnetic field at the center of the coil. Untuk magnetic coil, equation of B adalah mu naught I over 2R sahaja. Tak ada pi Ini circular coil kita. So sekarang kita ada current. Kita tak tahu direction, dia tak mention. Let's say begini sebanyak 0.5 ampere. Dan dia kata diameter of the coil adalah 4 cm. Okay. Kita nak magnetic field at the center. Tengah sini. So, apa yang kita perlu adalah radius dia sahaja. Radius akan jadi 2 cm. So, now, masukkan nilai mu -7, I kamu 0.5, 2, R kamu adalah 2 cm. Okay, 2 cm 10 -2. Tekan kalkulator. Dapat Tesla unit, jangan lupa. Alright, itu sahaja untuk example, for 4.1.